mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'allumal 'ilmi walladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wassalaman da'imain mutalazimain ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan rahmatullah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan segala dosa kita, insya-Allah, merahmati kita, memberikan rahmat, keberkatan, kekuatan, kesihatan kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan diterima segala amalan kita, makbul segala doa-doa kita, insya-Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Malam ini malam yang ke-18 daripada bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah. Malam ke-18 dah, bulan Zulqa'dah. Jadi malam ni kiranya hari ni hari yang ke-114, hari yang ke-114 musim apa? Musim PKP. Berarti kita dah cuti panjang, 114 hari dah. Sama dengan bilangan surah Al-Quran, 114 hari. Subhanallah, 3 bulan lebih, tapi 4 bulan. Hari itu kita bertemu dan kita berpisah pada 12 bulan 3 lepas, sebelum puasa kalau. Subhanallah. Jadi malam ni, minggu ni, Allah berikan kesempatan untuk kita meneruskan kuliah kita, halaqah ilmu kita. Mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan, insya-Allah. Jadi malam ni kita teruskan kuliah kita. Pasal apa? Lah ni dia kena ikut SOP. Dia kena SOP. Pasal apa? Masuk isyak berhenti. Tak boleh lama-lama. Lagi payah pula kan. Subhanallah. Tuan-tuan, jadi malam ni, setelah mana kita berpisah hampir bulan 3, 4, 5, 6, 7, dekat dengan 4 bulan lebih, ya. Subhanallah. Subhanallah. Kita teruskan dengan kuliah kita, kitab kita, Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam ini kita teruskan dengan sahabat yang disenaraikan dalam kitab ini, sahabat yang ketiga, yang dinama akan dia Sayyidina At-Tufail. At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Pasal apa kita kena menghayati kehidupan para sahabat Rasulullah SAW? Kerana sabit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaihi. Nabi sebut, la tasubbu ashabi. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Hadis itu daripada an Abi Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sebut la tasubbu ashabi. Nabi kata, janganlah kamu mencela sahabat aku. Kamu jangan menghina sahabat aku. Kamu jangan mencela, menghina, merendahkan dan apa saja yang tak elok sahabat aku, kata Rasulullah. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum, Nabi sebut, sekiranya, baik, jikalau sekiranya salah seorang daripada kamu, Nabi sebut, anfaqa mithla Uhudin zahaban, menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, kan? Nabi kata, sekiranya kamu ni, Nabi kata, salah seorang daripada kamu ni mensedekahkan, menginfakkan zahaban. Zahab ni adalah az-zahabi ni emas. Emas betul-betul punya, bukan julian, bukan tiruan tak, betul-betul emas, ya. Mithla Uhudin, emas sebanyak, sebesar, seberat bukit Uhud. Oh, tu dia. Nah, Nabi kata, kalau kamu ni mensedekahkan, menginfakkan emas besar bukit Uhud. Tuan-tuan pernah tengok bukit Uhud besar mana? Nah, paling kurang tengok dalam gambar ataupun tengok dalam Google. Nah, video dia besar mana, panjang mana? Panjang dia saja hampir 7 km bukit Uhud. Bayangkan kita lah ada emas sebesar bukit Uhud, kita nak kata apa? Tak mau kata apa kita? Oh, kaya ya amat, kaya nak mampu, kan? Oh, kaya sungguh. Oh, kalau kita ni ada emas sekilo pun kaya dah. Sekarang ni emas kan naik ke turun lah ni? 1 gram berapa lah ni? 150 dah. Kadang-kadang dia naik sampai 200. Kita letak tengah-tengah lah 100 sudah. Yang mahal sangat. Kan? Katakanlah 1 gram 100 ringgit. 1 gram 10 gram 1000. Baru 10 gram. Sekilo 100,000 ringgit, bukan rupiah. Oh, tu dia. Tu baru sekilo. Bayangkan emas tu sebesar bukit Uhud. Mampu nak kira? Kira siapa mampu? Nak ceritanya banyak besar. Oh, kaya ya amat, subhanallah. Nah, baik. Nabi bagi misal lagu tu. Nabi bagi umpama lagu tu. Kamu ni, Nabi kata, jangan kamu hina sahabat aku, kata Rasulullah, sekiranya salah seorang pada kamu ni menginfakkan emas sebesar bukit Uhud. Nabi sambung, ma balagha mudda ahadihim wala nasifuhu. Nabi kata, belum tentu, Nabi kata, tetap tidak dapat menandingi walaupun secupak daripada mereka ataupun setengah cupak kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita ada emas besar bukit Uhud seberat tu, kita buat semua benda baik lakah, infak ni benda baik lakah, buat kita bagi ke orang, sedekah ke orang, buat masjid, satu dunia masjid kita belakang, contohlah. Lagu tu kita semua, aku yang punya, bukan Ahmad Albab yang punya tak. Kalau cerita Firman itu Ahmad Albab yang punya, ni aku yang punya, kaya sungguh kita. Tetapi nak banding dengan kebaikan para sahabat Rasulullah SAW, tak boleh nak banding walaupun secupak, mud ni secupak lah, ataupun nasifuhu, Nabi kata, ataupun setengah cupak kebaikan yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak cerita bersemangatnya mereka melakukan kebaikan, bersemangatnya mereka meneruskan cita-cita ataupun rantaian dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita baca ni nak bagi semangat kita. Walaupun kita ni tak boleh nak menandingi mereka, tetapi semangat tu kena ada, niat tu kena ada, iltizam ataupun qasad tu, ataupun kita punya cita-cita tu kena ada, nak jadi seperti mana Nabi dan juga para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita ada masa sikit, insya-Allah kita baca seorang sahabat Nabi yang nama Sayyidina Tufail, nama dia At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu.
seorang sahabat Nabi yang sama kampung dengan Sayyidina Abu Hurairah. Ad-Dausi itu dia punya suku Arab. Ad-Dausi, satu kampung, satu suku, satu kapal. Kalau kita satu kapal dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, dan dialah sahabat Nabi yang mengislamkan Abu Hurairah. Kalau gitu, dia mengislamkan Abu Hurairah. Hebatnya dia ni, hingga kan Nabi SAW mendoa kat dia. Antara doa yang Nabi doa kepada Sayyidina Tufail, apa dia Nabi sebut? Nabi kata, Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Itu doa Nabi. Bila mana Tufail ni dia nak buat benda baik, dia cerita kat Rasulullah. Bila cerita kat Nabi, Nabi doa kat dia. Lagu tu Nabi doa biar cita-cita tu tercapai yang baik tadi. Nabi tak rendahkan sahabat Nabi. Nabi tak putihkan, orang kata semangat dah, bagi doa, bagi semangat biar jadi. Pasal benda tu baik, maka Nabi doa, Allahumma ja'al lahu, ya Allah jadikanlah kepadanya, atau ya Allah jadikanlah bagi dia ayatan, satu petanda. Lagi tu satu tanda. Ayat ni satu tanda. Ayatan ni ada yang boleh maksud tanda, ayat juga maksudnya ayat lah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu juga ayat minal Quran. Ayat juga maksudnya tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Tanda Allah berkuasa, adanya langit, adanya bumi, adanya air, adanya udara, ada macam-macam tu. Itu antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka bila mana sahabat ni nak buat benda baik, Nabi doa kat dia, Allahumma ja'al lahu ayatan, ya Allah jadikanlah kepada dia ni Tufail ni ayatan, satu tanda. Orang masing-masing ada tanda lah. Ada anak-anak kita sendiri pun keluar ada tanda dia. Kita tak tahu mana tanda, tak tercermin mana tanda kita. Kan ada tanda kan, ada tanda belakang, ada tanda tapungkok. Tanda tu, tu tanda lah tu. Ada tanda tak lalat. Kalau dia walaupun dia gigi tak ada, kalau bos biji kat sini manis, tanda manis. Tanda juga. Kita pun nak menikah, tanda dulu, tanda lah yang tu kan, tanda yang kita kenal lah, tanda. Ataupun kita beli tanah, ada tanda dia. Tanda apa? Batu sepadan tu tanda. Tu tanda lah. Banyak lagi lah lagi tanda. Baik, ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair, yang mana tanda tadi membantu dia. Lagi tu Nabi doa supaya apa? Tufail ni Allah berikan satu tanda. Dengan tanda tadi, tu'inuhu, bantu dia, membantu dia, menolong dia, ala ma yanwi minal khair, atas niatnya yang baik. Niat bagus ni, nak buat benda baik ni, biar Allah bagi tanda. Dengan tanda tadi, subhanallah, dengan tanda tadi membantu atas benda baik tu. Lagi tu, kita pun sama lah. Kalau orang nak buat benda baik, doa kat dia, dah bagi tanda kat dia, apa sajalah, biar membantu dia. Dia nak buat apa? Katakanlah dia miskin, contoh dia miskin, dia tak ada kerja, contoh dia miskin, dia boleh buat apa? Dia boleh buat kerja apa? Dia ni jenis suka apa? Suka mengair, bagi mata kain kat dia. Dengan mata kain dia boleh cari rezeki, contohlah. Lagi tu, kalau dia suka apa? Dia suka pergi laut, pakai bantu dia beli sampan kat, contohlah. Tanda bagi dia biar membantu benda baik tadi, cari rezeki yang halal, tak pergi mencuri sana, tak pergi merompak sana dan sebagainya. Tanda biar benda tu biar jadi. Subhanallah. Baik, jadi Tufail yang disebut, dia ni sebelum Islam seorang lelaki yang merupakan pemimpin kabilah Ad-Daus. Dia ni kalau kita pengusir Korea. Dia ni pemimpin, bukan calon-calon orang. Pemimpin satu suku Ad-Dausi nama dia. Zaman jahiliyah lagi.
Jadi zaman jahiliyah pun orang respect kat dia. Pasal apa? Dia ni pemimpin, dia ni ketua. Baik. Dia juga seorang yang terhormat daripada kalangan bahasa Arab dan seorang bangsawan yang terbilang. Bukan challenge-challenge yang hebat sungguhlah dia nah. Ana gitu, nah. Antar istimewanya ni adalah disebut bahawa periuk lagi tu nah. Periuk dapur dia. Ya. Periuk dapurnya tidak pernah diturunkan dari api. Apa cerita tu? Maksudnya apa? Periuk rumah dia umpamanya tidak pernah diturunkan daripada api. Maksud kata sentiasa menyediakan makanan kepada tetamu dia. Ni bagi orang Arab. Dia memulakan tetamu. Nah, antaranya ada Sayyid Taufik ni dikatakan hingga periuk tu umpamanya tak pernah turun pada api. Duk masak lah. Kita bila nak masak? Tahun ni jadi tak masak? Tahun ni hari tu kita duduk rancang nak masak dah, tak jadi PKP. Hari tu dah bincang dengan mamu. Dah bagi tarikh dah nak masak. Tu dia nak masak si Arab. Siap dah beli kambing apa dah. PKP tak jadi. Tahun ni korban jadi ke kita? InsyaAllah jadi nah. Ada masjid tak jadi tu koi. Cancel. Subhanallah. Baik. Masak. Tapi masak untuk apa? Untuk tetamu. Jamu orang. Dan jalan selalu terbuka untuk. Mana kata Taufik ni orang sentiasa boleh pergi rumah dia. Dia walaupun dia pemimpin, walaupun dia orang besar, orang terbilang, orang nak pergi senang rumah dia. Tidak ada protokol. Tidak ada payah, tak ada. Senang jumpa dia pun senang. Bila pergi rumah dia, subhanallah, dia jamu sampai umpamanya periuk tu tak pernah keluar, tak pernah turun pada api. Nah, subhanallah. Ini perangai bila ni? Perangai sebelum Islam lagi dah bagus dah dia. Baik. Dia suka memberi makan orang yang kelaparan. Suka bagi makan orang. Bagi lapar. Orang lapar bagi makan. Melindungi orang yang melarat. Bantu orang melarat, gelandangan dan sebagainya kan. Bantu. Dan memberi upah pekerja dia. Bila orang kerja, bagi upah. Tidak melambatkan gaji dan sebagainya. Subhanallah. Dia juga seorang yang sopan. Sopan, bagus, cerdas, cerdik dan pintar. Dia merupakan seorang penyair yang seni perasaannya jelas dan indah perkataannya. Penyair ni kalau kata orang sastra lah. Orang yang bermain dengan kata-kata, cayak dengar kata-kata dia. Gitu. Makanya Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab yang tidak mampu ditandingi oleh para penyair. Gitu. Oleh penyair. Tak sampai siapa. Ketika mana zaman jahiliyah tu, penyair ni diletakkan satu tempat yang tinggi. Dia punya value dia punya subhanallah, dia punya kalau kita standard penyair ni hebat. Hingga kan orang akan respect kepada penyair melebihi pemimpin mereka. Tambah pula kalau pemimpin tu penyair, lagi dapat respect. Lagu tu. Maka Quran Allah turunkan dengan bahasa seni bahasa Quran, bahasa Arab yang tinggi hingga kan tak boleh ditandingi, ditiru oleh penyair walaupun mereka ayat Quran yang sesuai dengan mereka. Tak sama dengan Quran. Di Malaysia pik lain. Penyair. Jadi mana kata dia punya, kalau penyair ni dia punya apa, kasta dia tinggi lah kalau kita dah, kasta dia tinggi. Subhanallah. Maka disebut bahawa di zaman jahiliyah tu, kalaulah sekiranya orang tu dia ada anak, orang ada anak dara tapi lambat menikah, istilah kita apa, under 3, bukan under 2. Under 3 lah, under 2. Anak dara tua contohlah, lambat nikah, lambat orang masuk Pinang. Pasal apa tak tahu. Duk tunggu tak tahu, mungkin orang takut nak pergi Pinang kalau kan. Jadi cara lagu nak bagi cepat, depa akan cari penyair. Lagu tu, cari penyair, upah kawan tu, bagi fulus kat dia. Sekarang hangkaran syair. Lah gitu. Hangkaran syair, syair tu puji anak aku. Anak yang under 3 tadi lah. Puji anak aku.
Oh, lalu penyair dah dapat upah ni, dia apa karang lah, macam-macam. Oh Azizah, contohlah. Oh Azizah, oh Jamilah, semua duk keluar belakang. Oh belakang. Laksana bintang, laksana bulan, semua dia pakai karang tu. Bila mana dia karang syair tadi, dia baca depan orang ramai. Oh, sayembara puisi. Baca depan orang, puji anak kawan tu. Besok tu berebut peminat. Oh, pasal apa? Valuation dia naik. Pasal apa? Dah disebutkan penyair naik dandan. Berebut pula tu. Lagu tu. Itu kedudukan orang penyair di zaman jahiliah. Satu pula jenis orang apa? Jenis orang berhutang. Jenis minta hutang okey, nak bayar tak okey. Jenis satu lah. Ada jenis tu. Minta hutang okey, nak bayar KO. Minta hutang depan kita tu ada. Bila nak bayar, habuk pun tak ada, tuan-tuan pun tak ada. Jenis lagu tu, jenis payah nak bayar hutang. Bila mana payah nak bayar hutang, orang beri hutang tu nak bagi kau tu cepat bayar, dia pergi cari penyair lah, bagi upah kat kawan tu. Hangkaran syair kutuk kawan tu, mampu kutuk kawan tu, karang lah syair kutuk. Apalah hang tu mana, haprah tak semua keluar belakang lah. Nah, kutuk. Besok dia dah bayar. Pasal apa? Bila mana nama mereka dikutuk oleh penyair, dia tak boleh hidup mana, dia akan dihina. Hang lah hang dia, maka cepat bayar hutang. Lagi tu lebih kurang lah. Dan ni tak ada kan ada lagi ni. Dan ni nak upah siapa? Paling tidak buhlah Facebook lah. Meluahkan peran Facebook. Yang bayar hutang, yang beri hutang makan nasi lemak. Ada kan Pak? Yang berhutang western food. Dia buat ke? Satu yang beri hutang nasi lemak, yang berhutang western food, main perli dia tu kan. Baik, jadi Tufail seorang yang hebat, pemimpin yang hebat, akhlak yang bagus, penyair yang fasih perkataannya, kalimah yang keluar dari mulut umpama, dia kata umpama sihir. Bukan itulah, umpama sihir yang memukau orang. Baik, jadi dia kata ketika mana zaman awalnya Islam, ketika itu berlaku pergolakan hebat antara Nabi dan juga puak-puak musyrik di Mekah awal Islam. Baik, jadi ketika itu Tufail dia tinggalkan kampungnya nama Tihamah. Kampung nama Tihamah, dia ni puak Dausi lagi tu. Nah, dia pergi ke Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW menyeru manusia kepada Allah, Nabi duk berdakwah. Baik, dan bila mana Nabi dakwah, orang puak-puak kafir Quraisy ni, mereka ni menentang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai tekanan dan kekerasan. Halang dakwah Nabi, tak boleh jalan, halang. Baik, mereka menghalang orang ramai daripada mengikuti dakwah Rasulullah SAW ketika itu. Nabi ditentang. Baik, jadi Tufail dia rasa dirinya bila mana pergi ke Mekah, ketika itu berlaku pergolakan tadi, dia kata dia rasa dirinya memasuki kancah pertempuran tanpa persiapan. Dia tak tahu rupanya di Mekah lagu tu, pipi memang lagu tu, tanpa disengaja. Dia tak tahu, tanpa disengajakan dia kata. Sedangkan dia tak mai ke Mekah dengan tujuan tu, bukan dia nak pergi nak join dak. Tak pernah terlintas di fikiran dia kata mengenai pertembungan antara Nabi dan juga kaum Quraisy ketika itu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Baik, kesannya dia kata pertempuran tadi menjadi kenangan yang tak pernah dilupai dia. Asbab tu, Allah gerakkan hati dia, berangkat daripada kampung dia di Tihamah nama dia, pergi ke Mekah, yang mana kisah itu merupakan sebahagian kisah yang hebat, yang tersendiri. Dia kata mari kita ikut kisah dia. Kisahnya lagu mana? Kisah ni dia sendiri cerita, testimoninya dia sendiri. Dia sendiri cerita pengalaman dia, kesan dia lagu mana. Dia kata mana? Aku pergi ke Mekah, dia kata aku datang ke Mekah, bila mana pembesar Quraisy melihat aku, dia mai ke Mekah tu, sampai je tak ada cek pasport lagi. Kalau kita cek pasport tu kan,
Tak ada buat apa lagi, depa nu nampak saja dia terus menjumpa aku, dia tahu. Dia kan pemimpin, dia kat VVIP, terus jumpa dia, sambut kedatangan aku, dia kata dengan seronok meriah. Lah gitu. Mereka memuliakan aku sebagaimana mereka memuliakan para pemimpin mereka yang lain. Orang Mekah ni. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersama aku. Mereka pun ramai-ramai duduk dengan aku, dia kata. Dia kan orang hebat. Baik. Dia berkata apa? Tufail. Dia berkata, Tufail, engkau main ke tempat kami ni. Hamai tempat kami. Sedangkan lah ni, dia berkata, sekarang ni dia kata, ada seorang lelaki yang mengata dirinya Nabi. Dah mulalah, dia nak mula buat cerita. Hamai ni, ada seorang tu dia mengaku Nabi. Dia ni menyusahkan urusan kami. Menyusah sungguh dia ni. Mana mereka dah mula nak racun fikiran dia. Dia merobekkan kesatuan kami, memecah belahkan kami. Lelaki ni memecah belahkan masyarakat kami. Kami sangat takut sungguh, dia kata, takut benda lagu ni, dia kata, akan terjadi kepada kamu dan kaum kamu. Sekali lagi, kamu pun kena sekali, dan juga kaum kamu pun kena sekali, sebagaimana kami duk kenal lah ni. Baik. Jadi Tufail dia berkata, hang jangan bersembang dengan dia. Hang jangan bersembang dengan dia. Janganlah engkau dengar perkataan, jangan bersembang, jangan dengar dia kata apa. Jangan dengar. Ucapan dia tu, lelaki tu dia berkata, macam sihir. Lagu tu. Yang boleh memisahkan antara anak dengan pak dia. Bila orang dengar perkataan kawan tu, dia berkata, anak dengan ayah boleh berpisah. Boleh pecah. Boleh berpecah antara saudara dengan saudara lain, adik-beradik, pecah belah habis. Antara isteri dan suami, isteri suami bercerai, bahaya. Hang jangan duduk bersembang dengan dia. Hang jangan duduk bersembang, jangan duduk dengar, jangan, bahaya. Ini antara racun-racun yang dimasukkan oleh orang Quraisy ketika itu, supaya Tufail jangan bertemu Nabi SAW. Jangan, bahaya. Baik. Dia cerita lagi, dia kata, demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya yang menakjubkan itu kepada aku. Dia cerita, dia ulang dah balik. Mereka menakut-nakutkan aku dan kaum aku terhadap perbuatannya yang ajaib itu. Ajaib semua. Bila dengar anak ngepak berpisah, isteri dengan suami bercerai, macam sihir sungguh. Baik. Hingga kan kata Tufail, aku sampai terpengaruh, bertekad untuk apa? Nak menjauhkan diri aku dari lelaki itu, tak mau dekat, bahaya. Baik. Aku tak mau berbicara dengan dia dan tidak akan mendengar ucapan walaupun sedikit, aku tak mendengar. Lagu tu. Hingga dia terpengaruh juga. Baik. Takdir Allah Ta'ala. Dia kata, ketika aku pergi masjid untuk tawaf di sekeliling Kaabah, mereka ni buat umrah juga, buat haji juga, tapi cara dia adalah umrah cara jahiliyah. Mereka akan pergi ke Masjidil Haram, tawaf, minta berkat daripada berhala tu ada yang diagungkan, duk sembah tu, berhala tu. Dan kami pun, dia kata, haji untuk berhala tu, umrah untuk berhala tu, haji itu untuk berhala tu, semua sekali. Dan dia kata, ketika mana aku masuk ke dalam Masjidil Haram, dia kata, aku ambil kapah, dia kata, aku ambil kapah, dia kata, aku tutup lubang telinga, sumbat betul-betul, sumbat kiri kanan, sumbat dengan, tutup dengan kapah, supaya apa? Tak mau dengar kata Rasulullah, tak mau dengar perkataan Rasulullah SAW, sumbat dengan kapah kiri kanan. Tapi dia kata, bila aku masuk saja ke dalam Masjidil Haram, dia kata, aku memasuki masjid, aku dapati Muhammad sedang salat dekat dengan Kaabah. Nabi sedang salat dekat dengan Kaabah, dia kata, dengan salat yang berbeza dengan tata cara salat kami. Pelik sungguh, dia kata, Muhammad duduk dekat dengan Kaabah sembahyang, tapi salat dia, salat sembahyang dia tak sama macam ibadah kami, lain. Baik. Dia kata,
dia ni beribadah salat dia dengan caranya yang berbeza lain dengan kami, dan dia kata dengan aku nampak dia semayang tu, kata Tufail, aku nampak tu membuat aku senang. Lihat dah, membuat aku rasa seronok pula dah. Pasal pelik, tak pernah dengar, tak pernah tengok. Pelik sungguh. Dia kata ibadah dia menarik minat aku sedikit demi sedikit. Dia kata tanpa aku sedar, aku pun dah duduk kat dia. Lah kata lah, terus seronok memang tak sedar, tengok duduk dekat dengan Rasulullah dah. Ini nak cerita gerak-geri siapa? Gerak-geri Allah Ta'ala, nak bagi hidayah ke orang. Baik, lalu dia kata, lalu Allah, dia kata, menjadikan telinga aku, Allah menjadikan telinga aku mendengar sebahagian ucapan dia, walaupun diambil kapah, ditutup kiri kanan dengan kapah tadi supaya orang tak mau dengar Rasulullah kata apa, Allah bagi dengar juga. Hukum akal dia, kalau kita ikut akal adat dia, tak dengar lah kan, tapi Allah Ta'ala nak bagi dengar juga. Buat lagu mana pun dengar. Subhanallah. Aku dengar sebahagian ucapan Rasulullah SAW, dia kata, dan aku mendengar satu ucapan yang sungguh bagus, tak sama macam mana yang didengar daripada puak kulit kat dua kata tu. Yang Nabi kata tu benda bagus, benda baik. Dia kata, aku duk katalah hati aku, dia kata, ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian ya Tufail. Macam dia kata, macam kalau kita dia kata ibumu ni maksudnya telah menghilangkanmu dengan kematian, maksudnya rugi betul lah ni hang Tufail, hang ni rugi sungguh lah. Padahal engkau ni seorang penyair, hang ni penyair, bahasa hang ni bagus dan sebagainya, yang cerdas, yang cerdik, pintar, tidak tersembunyi daripada kamu kebaikan dan keburukan. Memang orang kenal kamu ni, orang kenal kamu. Apa yang menghalang kamu mendengar perkataan pasal apa? Hang tak mau dengar kata Muhammad pasal apa? Pasal apa? Jika yang dibawa itu benda baik, ni cerita dia monolog, dia cakap dengan diri sendirilah. Kalau dia yang apa Nabi yang Muhammad bawa tu benda bagus, terima habislah. Pasal apa nak tolak? Jika buruk, hendaklah engkau tinggalkan. Baik, dia cerita lagi, dia kata apa? Dia kata, aku terus berada di situ hinggalah Rasulullah SAW balik rumah dia. Duk tunggu Nabi di situ, duk dengar Nabi dia kata apa, sampai Nabi balik rumah Nabi. Dia kata bila Nabi balik, aku ikut sekali. Yang tadi tak mau dengar apa, Allah Ta'ala gerakkan kaki dia ikut Nabi sampai rumah Nabi SAW. Ketika Nabi masuk ke rumah, aku masuk sekali. Walau tu Nabi masuk, dia pun masuk sekali. Baik, aku berkata kepada ya Muhammad, dia kata, kaum kamu telah menceritakan kepada aku tentang kamu ni. Dia pun cerita macam-macam tentang kamu ni, wahai Muhammad. Dia kata, begitu begini cerita habislah. Demi Allah, dia kata, mereka selalu menakut-nakutkan aku dengan perbuatan kamu hingga aku tutup telinga aku ni. Dia kata, aku tutup telinga aku dengan kapah supaya apa? Supaya aku ni tak dengar perkataan kamu. Lagu tu sampai takut tu tetapi Allah tetap memperdengarkan ucapan kamu kepada aku. Dan aku dengar tu benda bagus. Dia kata, benda elok. Ya Muhammad, dia kata, ceritakanlah kepada aku siapa kamu sebenar ni. Kamu ni siapa? Baik, Nabi pun apa lagi? Bola tanggung lah. Kalau kita bola tanggung lah. Orang minta cerita, Nabi pun cerita kepada aku. Dia kata semua apa yang tentang Islam, dia kata, dan Nabi membacakan kepada aku suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas dan suratul Falaq. Ini antara surah yang masyhur, yang kalau kita ni subhanallah nak baca ke orang yang belum Islam, baca suratul Ikhlas, yang mudah-mudah. Bila mana orang masuk Islam ataupun orang mu'allaf tu, ajakkan benda yang mudah bagi dia, ringkas, padat, Al-Ikhlas. Buh Al-Ma'idah balik awal kawan tu. Buh Al-Ma'idah, An-Nisa, kawan tu balik awal. Al-Ikhlas, Al-Falaq.
An-Nas dan sebagainya. Dia kata demi Allah, dia kata aku tak pernah dengar perkataan yang lebih bagus daripada perkataan tu. Walaupun bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kata aku tak pernah dengar perkataan yang lebih bagus dari perkataan tu. Dan aku tidak melihat satu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Subhanallah. Maka dia dah mula dibuka ke hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata, aku huluk tangan kepada Rasulullah SAW, terus mengucap bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu aku masuk Islam. Itu gerak-gerik Allah Taala, asbab mendapatkan hidayah. Kalau Allah betul-betul sayang ke orang tu, Allah akan pilih orang tu menerima Islam, menerima hidayah. Jadi kita ni alhamdulillah dah terima hidayah lama dah, daripada mak ayah kita, tok nenek kita orang Islam, hidayah. Maka jagalah hidayah tersebut. Ada orang yang lahir belum Islam, tak Islam, tetapi subhanallah ada Allah pilih mereka bersama dengan Islam. Dia berpegang betul-betul. Pegang betul-betul. Baik. Bila mana masuk Islam, dia kata aku duduk di Mekah. Aku duduk di Mekah lama, dia kata beberapa ketika belajar tentang Islam, hafal ayat Al-Quran yang mudah bagi aku. Itu masalah macam macam seperti mana surah Al-Ikhlas dan sebagainya, hafal yang mudah bagi dia. Sampai dia kata satu masa aku kena balik kampung aku, dia kata. Lalu aku pun habaq ke Rasulullah. Dia kata, habaq ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni seorang pemimpin, dia kata. Aku ni seorang yang ditaati oleh ahli keluarga aku, orang kampung aku. Aku kena balik, dia kata. Aku nak ajak mereka, ya Rasulullah, masuk Islam. Ini niat ni bagus. Dia kata, dia dah Islam, kemudian dia belajar Islam, kemudian dia ada niat nak balik kampung dia, nak ajak orang kampung dia masuk Islam. Ya Rasulullah, dia kata, berdoalah supaya Allah menjadikan bagi aku satu tanda. Dia minta Rasulullah supaya Allah jadikan bagi dia satu tanda yang akan membantu hasrat aku itu, dia kata. Jadi bila mana minta lagu tu, maka Nabi doa macam tadilah, Allahumma ja'allahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, jadikanlah kepadanya satu tanda yang mana tanda tadi membantu dia atas niat yang baik tadi. Nabi doa. Baik. Bila mana Nabi doa lagu tu, berkat doa Nabi SAW, tu pun balik kampung dia. Bila mana dia berdiri di depan kaum dia, di depan diri, maka ketika itu terserlahlah satu tanda yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ini antara karamah, berkat mukjizat Rasulullah SAW, Allah beri karamah kat dia. Baik, ketika itu disebutkan bahawa terpancar cahaya antara kedua mata dia. Antara kedua mata ni keluar cahaya, seperti cahaya lampu torchlight. Lagu tu bayangkan kita antara rumah tadi keluar cahaya, seronok pergi mancing lagu tu. Kan, jenis motor getah clear belah balik dengan motor getah, keluar cahaya lagu tu, macam torchlight lampu. Subhanallah. Ini berkat doa Nabi tadilah, supaya Allah Ta'ala berikan pada dia satu tanda. Dengan tanda tadi dia boleh meyakinkan orang kampung dia untuk masuk Islam. Lagu tu. Ini antara karamah. Baik. Tapi dia pula kata, bila mana dia rasa diri dia keluar cahaya lagu tu, dia rasa segan pula dah. Dia pun doa balik, ya Allah, dia kata, ya Allah, jadikanlah cahaya ini bukan pada wajah aku, ya Allah. Tak larat. Saya lagi banyak karenah pula, banyak soal jawab. Kata, ya Allah,
jadikanlah cahaya ini bukan pada wajah aku, kerana aku khawatir kaum aku menganggap terjadi sesuatu kepada wajah aku kerana meninggalkan agama mereka. Takut jadi lain. Doa pula. Baik, bila mana dia doa lagu tu, Allah makbul lagi doa dia. Lalu cahaya tadi yang duduk di wajah dia tadi, antara dua matanya keluar torchlight tu, keluar cahaya tadi berpindah ke hujung cemeti aku. Cemeti ni macam tu lah, macam kayu ke tali cemeti tu kan, lagu tu. Jadi bila mana berpindah cahaya tadi kepada cemeti dia tadi, orang ambil duk tengok cemeti tu lah, duk tengok cahaya cemeti tu macam lampu duk tergantung lagu tu. Macam lampu duk tergantung ketika mana aku sedang menuruni lurah bukit nak balik kampung. Lagu tu lah cerita lagu tu lah. Ini antara dikatakan karamah para sahabat Rasulullah SAW, berkat doa Nabi, berkat mukjizat Rasulullah SAW. Ni karamah ni adalah satu anugerah. Dia beza, satu karamah mukjizat. Dia dulu dekat al-irhas, karamah, al-irhas, mukjizat, karamah. Baik, al-irhas, apa dia maksud al-irhas itu adalah, al-irhas itu adalah kemuliaan, satu tanda yang Allah berikan kepada manusia yang bakal menjadi rasul ketika sebelum dilantik sebagai rasul ataupun nabi. Itu nama al-irhas. Kebanyakan tanda ni Allah berikan ketika mana seorang tu belum menjadi rasul. Contohnya Nabi Allah Isa alaihissalam dapat bercakap dengan mak dia Maryam. Itu irhas. Baby Nabi Isa, baby cakap dengan mak dia. Rasulullah SAW, Nabi sebelum menjadi rasul, Nabi pi mana pun ada awan yang memayungi Nabi SAW. Nabi mana pun awan tu payung Rasulullah. Itu irhas. Banyak lagi lah. Baik, orang kata benda luar biasa yang berlaku pada seorang sebelum dilantik sebagai rasul. Bila dilantik sebagai rasul, maka benda luar biasa tu ditukar kepada mukjizat. Pula itu bezalah. Mukjizat, banyak nabi mukjizat. Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan kapal dia, contohlah mukjizat. Nabi Allah Musa, tongkat dia jadi ular macam Nabi Allah Nabi Allah Saleh. Semua nabi ni ada mukjizat masing-masing, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan mukjizat ini dia tidak akan berlaku selepas wafatnya nabi tu. Tak ada. Baik. Satu lagi karamah. Karamah ni Allah berikan kepada siapa? Kepada hambanya yang dipilih, di kalangan orang-orang soleh, dipilih, diberikan satu karamah kemuliaan yang mana karamah tu dia sendiri tak tahu dia ada karamah. Bukan dia mengaku ke orang, aku ni karamah. Itu Datuk Keramat punya orang. Duk Datuk Keramat, bukan ada karamah. Bukan mengaku aku ni hebat, ada karamah. Tak. Kadang-kadang ya Allah berikan karamah tersebut dia sendiri tak tahu. Orang lain tu cerita keramat lagu tu, lebih kurang lagu tu lah. Mereka kata bukan duduk saja saya duduk dalam habaq dalam Facebook, aku ni hebat, aku ni wali. Tak, wali band adalah wali band, wali nikah boleh subhanallah. Ini antara kelebihan yang ada pada manusia, sama ada itu seorang nabi atau para sahabat ada karamah dia, dan juga manusia biasa macam tuan-tuan ada karamah dia. Ada karamah masing-masing. Wallah kita tak tahu. Baik, mudah-mudahan di kalangan kita ni ada orang soleh. Bila ada orang soleh, orang bagus, dia berdoa makbul. Lagu tu mudah-mudahan asbab mendapat rahmat Allah. Kita duduk bersama orang soleh, insya-Allah. Kita sambung lagi insya-Allah. Bila mana apakah yang akan berlaku kepada dia bila mana dia sampai kampung dia tu, terlalu banyak cabaran-cabaran yang terpaksa dikena hadapi. Nak mengadap orang tua dia, nak mengadap anak-anak dia, isteri dia, orang kampung dia dan sebagainya. Kerana tugas dia, sebagaimana diceritakan Nabi tadi, dia nak ajak orang kampung dia masuk Islam. Subhanallah. Itu dia Sayyidina Tufail bin Amr
Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Insya-Allah kita kena ikut SOP. Kena berhenti. InsyaAllah ada masa kita akan sambung kembali. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallahi